malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari selepas LHDN membekukan akaun Hamzah Zainuddin dan keluarganya, hari ini Hamzah Zainuddin tampil memberikan kata atau komen tentang perkara tersebut. Sebelum saya teruskan ulasan dan pendedahan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Baiklah, kemarin kita digemparkan dengan satu isu yang luar biasa, yaitu akaun Hamzah Zainuddin dan keluarganya telah pun dibekukan oleh LHDN. Kononnya LHDN membekukan akaun tersebut ada kaitan dengan siasatan SPRM baru-baru ini. Namun demikian, yang lebih mengejutkan kita ialah apabila Hamzah Zainuddin tampil membuat pengakuan, tampil membuat pencerahan yang kita tunggu-tunggu. Walau bagaimanapun, sejauh mana kita boleh meyakini pendedahan dan pencerahan serta pengakuan daripada Hamzah Zainuddin ini terpulang pada Anda. Sila tulis dalam ruangan komen Anda. Hamzah Zainuddin kata akaun yang dibeku adalah atas arahan pemimpin politik tertinggi kerajaan. Ada netizen yang mula memberikan komen. Mereka kata asal saja ahli politik yang disiasat SPRM atau dibekukan. Balik-balik jawapannya ialah ada orang yang mengarahkan pembekuan. Itu yang seringkali berlaku. Padahal kalau orang biasa, tiada pula masalahnya. Saudara-saudara, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengesahkan lembaga hasil dalam negeri LHDN telah membekukan akaun miliknya dan istrinya semalam. Hamzah yang merupakan Setiausaha Agung Bersatu itu mendakwa pembukaan itu berpunca daripada tekanan dan campur tangan pemimpin-pemimpin politik tertinggi Kerajaan Persekutuan. Pembekuan ini yang kemudiannya disebarkan kepada media merupakan usaha terdesak kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim untuk terus menekan pimpinan PN yang semakin mendapat kepercayaan rakyat, kata Hamzah Zainuddin lagi. Ia juga satu taktik kotor yang berterusan bagi mencipta persepsi buruk terhadap Perikatan Nasional, terutama selepas sokongan majoriti rakyat beralih kepada PN yang memenangi 146 daripada 245 kerusi DUN baru-baru ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, pembekuan itu dilaporkan berkaitan dengan siasatan SPRM yang sedang dijalankan terhadapnya. Hamzah berkata pendakwaan politik terhadapnya serupa seperti kes melibatkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang kini berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa berkaitan projek Jana Wibawa ketika dia menjadi Perdana Menteri. Pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan itu. Namun, 3 pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 terhadap Muhyiddin Yassin masih lagi kekal. Hamzah Zainuddin juga berkata dia pasti ada banyak lagi tindakan politik akan diambil terhadapnya dan pemimpin PN lain dalam masa terdekat. Kezaliman kerajaan PHBN ini tidak akan menghentikan perjuangan saya, kata Hamzah Zainuddin lagi. Sementara itu, Hamzah Zainuddin berkata dia telah menyerahkan surat tuntutan kepada kerajaan SPRM dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Peguam saya sedang menyediakan kertas-kertas tindakan untuk tujuan memulakan tindakan mahkamah terhadap SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM dan kerajaan kerana mengheret nama saya dalam kes pendakwaan yang tiada kena mengena dengan saya, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat petang ini datang daripada Harapan Daily. Perikatan Nasional Kerajaan gagal berkuasa pun sebab peralatkan nama Islam. Itu kata pengarah komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad. Apabila beliau kata Perikatan Nasional PN telah gagal mentadbir kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ketika berkuasa selama 33 bulan, namun ia berjaya ditutup
dengan memperalatkan nama Islam. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan bantulah saya. Tekan butang subscribe itu percuma. Anda tak perlu bayar apa-apa. Dengan menekan butang subscribe, Anda mendapat ulasan terkini percuma daripada channel ini dan juga daripada rakan-rakan penganalisis politik yang lain, pemerhati politik yang lain, dan Anda dapat mengembangkan channel ini. Terima kasih atas bantuan Anda semua. Beliau berkata, Khalid Samad berkata, apabila kerajaan perpaduan di Selangor membentangkan prestasi sepanjang 5 tahun, ia sudah tidak lagi relevan disebabkan ada penyokong PN yang sudah didoktrin bahawa prestasi dan kecemerlangan kerajaan tidak penting. Apa yang penting katanya, Perikatan Nasional yang kononnya mahu menyelamatkan Islam itu mesti kekal berkuasa biarpun gabungan itu terbukti gagal dalam pentadbiran mereka. Bila kita nak hadapi pilihan raya negeri di Selangor, kita nyatakan apa kejayaan kerajaan negeri, apa kebaikan yang dah dilaksana, tapi semuanya dah jadi tak relevan. Bagi orang-orang yang termakan dengan doktrin PN, prestasi kerajaan yang cemerlang semua tak penting. Yang penting, PN mesti berkuasa kerana Perikatan Nasional itulah yang akan selamatkan atau hentikan ancaman terhadap Islam yang kononnya sedang berlaku menurut Khalid Samad. Dia hanya mampu menghasilkan, menurut Khalid Samad, dia hanya mampu menghasilkan persepsi, oh ini tak ikut Islam. Tapi apa Islam cadangkan, dia tak cakap pula. Dia tutup kegagalan Perikatan Nasional dengan memperalatkan Islam, kata Khalid Samad. Dia selubung Islam tu pada dia. Apa yang PN tak mampu buat dan gagal, mereka kata yang penting Islam selamat. Ini adalah satu corak pemikiran yang akan memundurkan umat Islam dan akan memundurkan bangsa Melayu, kata Khalid Samad dalam bicara Haji Khalid Samad di Facebook Jom Channel malam tadi. Pengerusi Amanah Kelantan itu juga meluahkan rasa khawatir apabila umat Islam selesa dengan kemunduran yang berlaku seperti masalah air, pembangunan dan pengangguran yang tinggi di Kelantan. Bila dia cakap dia parti Islam, sikapnya tidak menunjukkan sebegitu dan doktrinnya memundurkan umat Islam. Adakah itu yang kita inginkan? Soal Khalid Samad. Ada yang kata dunia ini tak penting. Yang penting kita fikir ialah akhirat. Tak payah pembangunan buang masa. Jadi selagi mana umat Islam mempunyai kefahaman yang sebegitu, maka Perikatan Nasional akan menang dan inilah cabaran dihadapi Pakatan Harapan BN, ujar beliau lagi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu dan ulasan Khalid Samad kali ini. Khalid Samad menyatakan Perikatan Nasional kerajaan gagal, berkuasa pun sebab peralatkan nama Islam. Sebelum kita teruskan, kata-kata yang paling menyengat daripada Khalid Samad ini ialah apabila kerajaan perpaduan di Selangor membentangkan prestasi sepanjang 5 tahun, ia sudah tidak lagi relevan disebabkan ada penyokong Perikatan Nasional yang sudah didoktrinkan dengan bahawa prestasi dan kecemerlangan kerajaan tidak penting. Apa yang penting, kata Khalid Samad, Perikatan Nasional yang kononnya mahu menyelamatkan Islam itu mesti kekal berkuasa biarpun gabungan itu terbukti gagal dalam pentadbiran mereka, kata Khalid Samad lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, akhirnya apa yang tidak dijangka terjadi. Cuba kantoikan pemimpin Pakatan Harapan, akhirnya kantoi sendiri dengan kata yang lebih pedih, pedas, meludah ke langit, kena muka sendiri. Hari ini dipetik daripada Harapan Daily, netizen kantoikan Wan Faisal pernah tunggang logo parti masa beri bantuan. Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menjadi sasaran selepas mendakwa beliau tidak pernah menunggang logo atau nama parti ketika memberikan sumbangan. Beliau dikritik selepas pengguna laman X bertanya tentang gambarnya yang pernah memberi sumbangan sambil tertera lambang Perikatan Nasional. Daripada gambar yang dikongsikan warganet,
Ternyata ahli parlimen Machang itu pernah menyerahkan sumbangan mokcek yang tertera lambang jata negara dan Perikatan Nasional. Ni pula macam mana YB, tanya pengguna X yang kemudian dibalas semula oleh Wan Ahmad Faisal. Aduhai, kalau sumber sumbangan itu betul daripada kerajaan, memanglah kena letak jata negara seperti PMX bagi dan lain-lain, kata beliau. Gambar itu sumbangan peruntukan khas ICU yang ada dalam kapasiti saya ketika itu sebagai ahli Dewan Negara Timbalan Menteri. Saya tak tunggang dan klaim bersatu PN yang sumbang seperti jeleknya Menteri DAP buat ciapnya. Ciapan balas itu kemudiannya disindir warganet yang menganggap beliau mungkin tidak nampak bahawa mokcek diberikan sebenarnya tertera lambang PN di bahagian bawah. Cakap tak serupa bikin, kalau salah tetap salah, tapi masa kau buat tak rasa salah ke? Kata mereka. Ada juga yang menulis, alamak, ni kira mengata dulang ke? Kata mereka. Masalahnya sekarang, yang dipertikai logo parti diletak dalam tu. Jadi, yang YB bagi tu ada logo parti juga kan? Takkan benda simpel macam ini pun ke laut juga. Memang malanglah orang macam YB gini, kata mereka. Sebelum ini, sejumlah peruntukan diberikan kepada beberapa buah sekolah termasuk sekolah jenis kebangsaan Cina di Perak. Bagaimanapun, satu keping gambar mokcek yang mempunyai logo parti DAP mengundang pertikaian terutama daripada pembangkang yang mendakwa parti itu mempolitikkan sumbangan dana kerajaan demi mileage parti sendiri. Tidak ketinggalan, pemuda UMNO turut menuntut penjelasan dari Naib Pengerusi DAP, Eng Koh Ming. Ahli Parlimen Teluk Intan itu kemudian dalam sidang medianya semalam menjelaskan logo DAP pada mokcek sumbangan kepada beberapa buah sekolah tidak sepatutnya dijadikan isu. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT itu berkata, sebaliknya, perkara yang penting adalah sekolah-sekolah terbabit memperoleh manfaat daripada sumbangan yang diberi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkara yang mana sebenarnya turut menjadi persoalan besar kepada netizen. Awas, ini amaran memang luar biasa. Berhati-hati ketika membuat apa-apa. Kenyataan, kerana sekarang ini netizen sudah cukup pintar. Dalam masa beberapa saat, mereka akan mengorek, menggali, melombong dan sebagainya, sehingga mereka jumpa perkara-perkara yang tak disangka. Seperti yang berlaku kali ini, netizen kantoikan Wan Faisal pernah tunggang logo parti masa beri bantuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.